Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat kuliah pada hari ini. InsyaAllah kita sambung halaman 55. InsyaAllah masih dari dalam bab solat ni. Ini kita lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu a'mali afdalu?" Qala as-salatu 'ala waqtiha. Apakah amalan yang paling utama? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat pada waktu utamanya. Kemudian summa ayyu qala birru walidaini. Kemudian aku bertanya, apa dia? Kemudian jawab Rasulullah, berbakti kepada kedua ibu bapa, ini kedua orang tua. Qultu summa ayyu. Kemudian dia tanya lagi Rasulullah, apa lagi Rasulullah? Qala jihadu fi sabilillah. Ini jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan di sini berdasarkan hadis ini, kalau kita lihat maksudnya kelebihan solat itu adalah kita solat dalam waktu utamanya dengan solat berjemaah. Ini solat berjemaah boleh mengukuhkan hubungan silaturahim sama kita dan boleh mendekatkan kita dengan Allah SWT. Dan perkara yang kedua yang ada percantuman, mana orang yang solat juga dia kena jaga hubungan dengan kedua ibu bapanya. Mana ni nak cerita kelebihan. Dan jihad pada jalan Allah SWT, kalau dilihat di sini yang Rasulullah sebut, kemudian jihad tentang aspek jihad ini. Sebab itu bila dijelaskan jihad ada berbagai bentuk. Ada jihad yang kita mempertahankan negara kita, dan jihad yang kita nak pergi mempertahankan luar negara. Yang ini Rasulullah menjelaskan perlu mendapat keizinan kedua ibu bapa. Ini pernah seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, hendak menyertai peperangan dengan Rasulullah. Rasulullah kata, kamu daripada mana? Dia kata, daripada Yaman. Kamu masih ada tak orang tua kamu? Dia kata, ada, bapa dia masih ada. Adakah kamu minta izin dia datang nak menyertai perjuangan dengan Rasulullah? Dia kata, tidak. Rasulullah kata, balik kamu jaga kedua ibu bapa kamu itu lebih, jaga ibu bapa kamu itu lebih utama. Itu pun dikira jihad fisabilillah. Maknanya kalau kita nak menyertai dia daripada Yaman, kawasan yang lain, Rasulullah berada mana, kena minta izin dulu. Kita tak boleh sesuka hati. Kalau kita dah dewasa, kita kata kita boleh pergi suka-suka, tak boleh. Syarak meletakkan perlu mendapat keizinan kedua apa, kecuali negara kita ni diserang, itu lain. Itu wajiblah semuanya. Dan kemudian dijelaskan lagi di sini dalam hadis riwayat Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Ini katanya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beza antara seseorang dan syirik serta kufur adalah meninggalkan solat. Ini orang yang meninggalkan solat, insya-Allah ini antara perkara yang menyebabkan dia kufur dan mudah syirik kepada Allah SWT. Itu kalau kita lihat, bila masyarakat hidup dengan solat berjemaah, masyarakat ini hidup dengan penuh keimanan, insya-Allah mereka akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya minggu lepas, seminggu saya berada di Kuwait. Hanya kita buat MOU antara Malaysia dengan Kuwait. Ini Kementerian Pendidikan Kuwait. Jadi terlihat banyak perkara yang kita belajar dengan mereka, masya-Allah. Antara negara Arab yang saya pergi, yang ini saya tengok paling bersih, macam pergi Singapura lah, paling bersih. Dan sebab satu lagi kelebihan negara beliau, negara Kuwait ini, dia jalankan undang-undang hudud. Tertinggal barang dia pergi hantar ke hotel. Kalau kita tertinggal dompet, confirm dompet kita tak jumpa dah. Ini tertinggal dompet,
Dia pergi cari sampai ke bilik kita, hantar. Kita tinggal handbag pun hantar. Kita tinggal barang kat kedai, pergi esok ada lagi. Dalam rombongan tu tertinggal barang, esok tu pergi tengok macam tu, tak terusik. Dia kata kami tak berani. Dan saya tanya kepada pelajar-pelajar kita yang di sana, di bawah tanggungan kerajaan Kuwait, sebab Kuwait dia ambil pelajar kita lepas IPSR, dia tak terima lepas SPM. Maknanya lepas IPSR temuduga mana pergi ke sana lah, dia akan tangguh sampai masuk universiti lah pelajar-pelajar kita. Jadi dia beri kebenaran lah. Bila saya jumpa pengurusi Majlis Fatwa Kuwait, Syekh Ahmad At-Tabari, dia beri kuasa kepada Malaysia untuk menterjemahkan Mawsu'ah Fiqhi yang diketuai oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mana kita akan jadi pusat Asia Tenggara untuk menterjemahkan 45 jilid ensiklopedia di Islam tu, fiqh, tentang fiqh ni ada 45 jilid. Kita akan diberi kebenaran lah, insyaAllah, kemudahan yang diberikan insyaAllah. Sebab dia negara yang Masya Allah, dengan berkat dia melaksanakan hudud, semua bumi Kuwait tu penuh dengan minyak. Jadi nak buat bangunan kena rujuk dulu kerajaan, tak boleh buat tinggi-tinggi sebab nanti di pajak tu kena minyak bawah tanah Kuwait. Masya Allah. Antara kelebihan tadi waktu saya berbincang di sana dengan kementerian dia, api air semua free. Setiap rumah disediakan 2 pembantu rumah, dan 2 pembantu rumah tu gaji dibayar di kerajaan. Jadi rakyat dia tak perlu risau pasal pembantu rumah. Kerajaan dia buat masuk pembantu rumah, dan pembantu rumah tu dibayar gaji, kedua-duanya dibayar gaji. Setiap rumah 2 orang pembantu rumah. Masya Allah. Dan orang kita kerja sana, ada orang kita jadi tenaga pengajar di sana, ada yang bekerja di sana. Masya Allah, gajinya cukup lumayan lah. Orang kita tinggal tu. Jadi nurse kat sana gaji 25,000 sebulan. Masya Allah. Apalah, semua barang ditanggung murah sana kan, insyaAllah. Itu selingan lah, maknanya tentang perbincangan yang kita lakukan. InsyaAllah doakan supaya, sebab kita akan teruskan lagi untuk pertukaran ilmu dengan negara Kuwait, insyaAllah. Jadi kita lihat hadis sunni dijelaskan di sini daripada riwayat Muslim. Hadis Muslim daripada Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasratis sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillah sajadatan illa rafa'aka Allah biha darajatan hatta anka biha khati'atan." Ini dalam hadis ini kata Rasulullah, hendaklah engkau memperbanyak sujud, kerana tidaklah engkau melakukan sekali sujud melainkan Allah akan meninggikan darjatmu satu tingkat dan menghapuskan satu dosamu. Masya Allah. Ini kita melakukan sujud dalam solat kepada Allah SWT. Bila kita sujud, Allah mengangkat darjat. Sebab waktu sujud, waktu yang paling baik, mana kita rendah diri dengan Allah SWT. Kita sujud tanda kita rendah. Kita sujud kepada Allah, kita tak sujud kepada makhluk, dan kita tak sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak percayalah benda-benda karut-marut tu. Maknanya itu pentingnya orang solat. Orang tak solat bermasalah lah. Dia mudah dipengaruhi oleh perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Kalau kita tengok orang kita, kalau kita solat tidak berjemaah, malah kekuatan tu kurang. Berbeza dengan kita solat maknanya Allah SWT ni beri kekuatan pada orang yang solat berjemaah. Sebab itu Nabi menyuruh kita solat berjemaah ialah untuk menjaga hubungan, yang paling penting hubungan silaturahim sesama kita. Itu yang penting. Dan bila kita solat, kita sentuhkan bahu sama kita berjemaah, malaikat pula akan doakan kelebihan kepada kita. Masya Allah. Ini pentingnya kita solat berjemaah. Dan dijelaskan lagi dalam hadis riwayat Muslim daripada Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu al-Aslami, seorang khadam Rasulullah SAW. Dia termasuk ahli suffah. Beliau berkata ahli suffah ni iaitu yang mereka ni selalu tidur di kawasan masjid atau buat kemah di kawasan masjid Nabi SAW. Macam kita ni setengah tu dibagi gelandangan kan, tak ada rumah. Rasulullah suruh tidur di masjid. Tapi kita sekarang tak boleh tidur di masjid. Dia larang tidur dalam masjid. Yalah, mungkin sebab
Apabila pergi tidur dalam masjid jadi macam surau saya. Begitu dalam masjid esok nak datang solat subuh, Masya Allah tak ada semua. Semua tak ada dalam surau. Bila nak azan tengok mic tak ada. Semua tak ada dalam bilik tu. Pergi nak ambil wuduk kepala paip pun dia ambil juga. Masya Allah. Kita nak solat subuh ni surau kat taman saya lah. Nak solat subuh tengok kena tukar juga. Lepas dia letak kepala paip plastik, baru dia tak ambil besi pun nak jual kan. Bukan kita tak bagi, sebab suasana. Kalau macam di sana lagi, orang dia tak berani. Masya Allah. Bila pelaksanaan undang-undang begitu, orang takut nak mencuri pun takut. Dia fikir panjang sebab keberkatan Allah SWT datang bila kita berkehendak kepada yang baik. Dan baginda berkata lagi, beliau berkata lagi apa yang golongan ahli sufah tadi, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi, lalu mengambilkan air untuk wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam dan melayani keperluan baginda lainnya. Kemudian faqala li sal, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kepadaku. Faqultu, aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku memohon kiranya aku boleh menemani Tuhan dalam syurga kelak. Mana dia minta nak temani Rasulullah SAW dalam syurga kelak. Kemudian qala aw ghayra dhalik, atau selain daripada, kata baginda, adakah permintaan selain itu? Ada lagi tak? Tadi kau minta nak teman aku dalam syurga, ada tak permintaan lain yang kau inginkan? Kemudian beliau jawab, qultu wa zaka qala fa'anni ala nafsika bi kasrati sujud. Jadi dia jawab hanya itu sahaja. Kemudian baginda pun jawab bersabda, kalau begitu perbanyakkan olehmu sujud, kerana dengan hanya memintanya kepadaku saja, hal itu mustahil terwujud. Mana Nabi nak cerita di sini, kalau kamu minta dengan aku nak teman aku dalam syurga, tak semestinya boleh dapat, kecuali kamu jaga solat 5 waktu. Bila kita jaga solat 5 waktu, insya-Allah dengan izin Allah SWT, bila kita dibangkitkan di mahsyar nanti, kita tergolong dalam golongan yang mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ini penting solat ni. Kadang-kadang kita ni terlupa nak solat. Semangat bermesyuarat. Dia kata kerja ibadah, ya kerja ibadah, tapi kadang-kadang sampai pukul 6.30 mesyuarat. Pukul 6.30 pun nak solat asar. Sini tak berlaku kot. Setengah-setengah tempat berlaku sehingga bos terlupa semangat buat ni mesyuarat. Tak boleh tinggal 1 minit pun. Dan kan rehat tu mungkin kalau kita solat asar, sambung balik mungkin dapat idea baru diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita rehat sekejap, menghadap Allah, minta dengan Allah, insya-Allah itu diberi kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bab solat kita tu secara umum dibincang di sini dalam kitab Solihin. Insya-Allah kita masuk tajuk yang sunnya bab azan. Ni azan sebagaimana jelaskan di sini, bilakah difardukan azan? Azan difardukan kepada umat Islam selepas berhijrah ke Madinah. Peringkat awal 13 tahun di Mekah belum ada lagi azan. Selepas berhijrah, wa kana tashri'u azan bihadhihi kayfiyah akhirah fi sanah ula min al-hijrah, pada tahun pertama hijrah. Qala Ibnu Hajar fi Fath, waqtu fi sanah allati huda fiha faraja an zalika kana fi sanah ula. Mana katanya Ibn Hajar, dia berlaku pada tahun yang pertama hijrah. Balkan fi sanah wa fi tabaqat Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala anna al-bilal zada bi azan as-salat subhi salatu khairan lahu fa akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setengah ulama kata berlaku nak masuk tahun kedua hijrah. Mana bila umat Islam berhijrah, maka bila dipanggil solat berjemaah, as-salatul jami'ah, maka ramai yang tertinggal, tak sempat datang-datang dah sudah solat jemaah. Kemudian diberi pelbagai
cadangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil ada bagi kita bakar api besar, nanti orang nampak jauh. Rasulullah tahulah masuk waktu. Dan ada yang beri cadangan bunyikan loceng, ada yang beri cadangan ketuk kayu, ada yang beri cadangan tiupan sunat macam Yahudi. Yang Rasulullah kata tidak sesuai, sebab yang pertama tu api macam majusi, bunyi loceng macam gereja, ini ketuk kayu dengan tiup tu macam orang Yahudi. Jadi para sahabat Rasulullah membincang idea ini. Akhirnya Allah SWT berikan ilham dalam mimpi kepada sahabat Rasulullah itu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Diberi mimpi malaikat datang mengajar azan. Mereka ajar azan dalam mimpi itu, ajar azan dan kemudian ajar sekali dengan iqamah. Kemudian Abdullah bin Zaid pun cerita kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah kata benda itu betul dan panggil Bilal untuk laungkan azan tadi. Dan kemudian Sayyidina Umar pun kata sebenarnya aku pun mimpi begitu Rasulullah. Rasulullah kata kenapa dia 20 hari sebelum Abdullah bin Zaid mimpi tu aku dah mimpi, tapi aku tak cerita padamu ya Rasulullah. Segan kata Sayyidina Umar. Tapi bila nak cerita, mana ini mentakkidkan bahawasanya Allah SWT memberi keizinan melalui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi untuk sampaikan, dan Rasulullah membenarkan. Sebenarnya itulah kalimah azan yang perlu kita laungkan. Mana kita tak sama, azan kita dengan Syiah tak sama. Syiah dia ada tambah lagi lah dalam azan dia. Kita dah ada hayya ala solat, hayya ala falah, dia tambah lagi hayya ala khairul amal, dia tambah lagi dalam azan dia. Itu dia kata mari buat kerja baik, tambah lagi satu. Maksudnya dia tak nak sama dengan kita lah. Dan dijelaskan di sini kelebihan. Kita lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi nida wa saffil awal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma tahjiri lasabaku ilaih walau ya'lamuna ma fi atamati wasubhi la atauhuma walau habwa." Ini kata Nabi, lau ya'lamun nas, kalau manusia itu tahu ma fi nida, betapa besarnya pahala mengumandangkan azan, wasaful awal, dan duduk di saf yang pertama, summa lam yajidu, pasti mereka tidak akan mampu mendapatkannya melainkan dengan ayyastahimu alaihi la tashamu. Maksudnya mereka tentu akan mengundi untuk duduk barisan saf pertama atau nak azan. Ini kita masya-Allah sampai awal orang suruh azan, suruh orang lain. Kalau Nabi kata kalau orang tu faham kelebihan azan, besarnya pahala azan, mereka akan berebut. Zaman Nabi sampai berebut nak azan. Zaman kita ni masya-Allah, tapi nampak dah berubah lah. Sejak kebelakangan ni ramai yang nak azan, tak apa, dah boleh azan tak apa, wanita azan kat rumah lah, solat kat rumah, azan kat rumah, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan azan kata Nabi, kalau orang tu tahu azan dah sah pertama orang akan berebut. Kita masya-Allah azan pun tak berebut, sah pertama pun tak berebut. Kalau hari Jumaat datang lewat macam mana, confirm dia duduk depan. Ya, sebab dia orang datang awal pun dia orang akan duduk belakang. Sebab apa? Lepas ni senang cak alik bu cabu, tak sempat iman doa, dia dah bangun dah kerja itu ibadah. Rehat sekejap ni tak sempat, jadi dia pun lari dulu. Datang awal dah, duduk belakang tu cari tiang. Jadi Nabi kata siapa yang solat dia cari tiang dulu. Bagaimana keadaan di akhirat? Kan Nabi sebut dalam hadis, orang yang pergi masjid dia cari tiang dulu, tempat nak bersandar, tempat ini, dan dia tak nak penuhkan saf. Dan itu tempatnya selesa, maka dia akan dibangkitkan di hari akhirat nanti. Bibir mulutnya macam bibir unta. Balik rumah tengok aku jadi bibir unta kan? Jadi jangan cari tempat yang ada nak sandar senang. Sebab apa? Imam dah sebut ni, ittaqullah, bertakwa betul kita, khusyuk. Dengar khutbah dengan mata kita pejam, masya-Allah. Semangatnya kita fokus. Dan kata Rasulullah, dan sekiranya orang tahu betapa besarnya pahala orang datang lebih awal untuk menjaga solat berjemaah, pasti mereka akan berlumba-lumba untuk menunaikannya. Mana kalau orang tu tahu, kata Nabi tadi, orang tahu
hebatnya azan, hebatnya solat tarawih, hebatnya berjemaah, orang akan berebut nak datang cepat supaya sempat berjemaah sebab nak dapat kelebihan pahala di sisi Allah SWT. Dan kata Rasulullah, sekiranya mereka tahu betapa besarnya pahala solat isyak berjemaah, pasti mereka akan melaksanakannya walaupun sambil merangkak. Kenapa? Sebab Nabi nak cerita di sini, nak kenal orang yang ada muyul nak ke arah sifat munafik itu, mereka tak suka datang solat isyak berjemaah. Wanita tak apa, dia solat kat rumah, lelaki ni. Jadi orang yang payah nak datang solat berjemaah isyak ni, kata Nabi, jaga, sebab hati kamu ni takut mudah nak jadi ke arah sifat munafik di sisi Allah SWT. Sifat munafik di sini bukan munafik yang biasa tu, munafik kubra. Munafik kubra yang munafik melibatkan akidah. Yang kita biasa dengar, bila dia janji, dia bohong, itu munafik sugra. Munafik kubra ni melibatkan tentang hukum hakam Allah SWT. Yang perlu kita jagalah diri kita. Dan kemudian dinyatakan di sini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda. Ini kata Rasulullah, Iza nudiya bis-salati, jika dikumandangkan azan, adbara syaitan. Kata Nabi, syaitan akan lari. Dengan azan, syaitan akan melarikan diri. Walahu duratun hatta lasmu ta'zim, lagi sambil terkentuk-kentuk sehingga tidak mendengar lagi suara azan. Nak cerita ni, syaitan berterkentuk, lari, takut dengan azan. Tapi orang tak takut. Syaitan bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari sejauh-jauh sampai dia tak dengar. Kita dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu gol lagi, tak best lah, habis-habis ni seri. Nak kejar lagi satu gol, janji menang. Syaitan dah lagi dah. Sebab dengan azan tu siapa pula punya perangai? Nafsu kita kan. Sebab syaitan dengan azan dia lagi. Masya Allah. Ataupun dengan azan, ni surau, ni pasar malam, sebelah je. Azan bunyi, tengok pasar malam makin penuh. Azan maghrib bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sana dulu, situ dulu penuh, sebelah ni tak penuh. Masya Allah. Ini kita kena ubah lah sikap kita. Dengan azan segera nak datang. Mana kita bukan syaitan. Syaitan dia lari dengan azan, dan pun kita pun dengan azan lari juga. Lepas tu kena pergi solat ni, lepas tu pergilah nak membeli tu pasar malam sebelah surau. Orang buat pasar malam sebelah surau tu nak suruh datang surau dulu, baru pergi pasar malam. Pasar malam dulu. Masya Allah. Dan kemudian kata Rasulullah, fa'iza qudiyat nada aqbal. Jadi kata Rasulullah, ketika azan itu selesai dikumandangkan, dia akan lagi datang lagi hingga hatta iza subat di solat al-bar, apabila dia dengar pula dikumandangkan bunyi iqamah, dia lari pula. Kemudian dia datang pula. Bila datang pula tu, dia bisik sebelah kiri kita, nama dia Kenzabun kan, yang akan bisik supaya kita ni leka dalam solat. Yang itu pula datang. Dia datang balik. Datang bila kita dah mula Allahu Akbar, ni pun datang. Tadi ketah kerja tak siap lagi. Tadi bos tanya cepat sikit, kena siap. Sudah, fokus dah tak ada dah dalam solat. Dia ingat tu. Atau dia datang, kunci kereta tadi letak kat mana. Maknanya banyak benda. Waktu-waktu begini dia datang nak uji kita, adakah kita boleh fokus kepada Allah Subhanahu Taala. Dan tentang kelebihan azan ni diceritakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sah, bahawa bahawa Abu Sa'id pernah berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah, sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan suka mengembala di padang rumput. Fa iza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa azanta bis solah, dan waktu kamu berada bersama dengan di padang tempat kamu mengembala kambing bersama kambing kamu azan. Kamu azan, solat, farfa' sautika bin nida, kamu kuatkan azan kamu, suara kamu waktu itu. Fa inna la yasma'u mudda sauti muazzin al-jin wala insu wala syai' illa syahida yaumil qiyamah. Maknanya waktu dia azan tu tidak ada jin, tidak ada manusia ataupun sesuatu lain yang mendengar laungan azanmu, melainkan
di hari kiamat nanti semuanya menjadi saksi atas nak cerita di sini kelebihan azan. Walaupun kita duduk seorang diri, masuk waktu nak azan boleh. Mana kita ni nak cerita kepada kambing ni, dia dengan kambing je, dia pun azan juga. Lepas azan dia pun solat. Sebab tak ada orang nak berjemaah, dia seorang takkan nak ajak kambing berjemaah kan. Jadi dia azan juga. Tetapi Allah SWT kata apa? Aku suka kepada orang ni sebab dia melakukan azan. Dan semua, kata Rasulullah, semua makhluk dan sehingga daun yang basah, daun yang kering akan mendoakan pengampunan kepada orang yang melakukan azan. Ini kelebihan kita. Daun pun doakan kepada kita. Kena berhubunglah nak azan, insya-Allah. Balik kampung ke, balik kawasan taman tu, bila lambat sikit kita tukar azan dulu. Apa salahnya? Dekat bila saya pun nak pengampunan juga. Ini kelebihan yang disediakan kepada manusia yang melakukan azan. Dan kelebihan azan, apa hebatnya azan? Sebagaimana jelaskan ini, al-azan huwa syar'an i'lam di waktu solat. Azan tujuan untuk i'lam waktu solat. Tetapi kalau kita lihat kehebatannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Qala al-Imam Qurtubi rahimahullah. Kata Imam Qurtubi di sini kelebihan dinyatakan dalam kitab dia catat juga dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Al-azan kita ta'alfad mustami' ala masail akidah. Kalau berarti azan yang Allah SWT susun kepada kita ni, dia cerita tentang akidah, kebesarannya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya suruh kita mengagungkan kebesaran Allah. Sebelum nak ibadat, sebelum nak sujud, kita sebut kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni hamba yang lemah. Dan li'annahu bada'a bi akbarih wa hiya tadammal wujudullah wa kamalihi. Dan kita juga bila sebut Allah Akbar tu, kita tahu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Sebab itu bila menghadap Sultan Kelantan, dia tak boleh sebut daulat tuanku. Dia kena sebut Allah Akbar dulu. Dia kata Allah besar dia. Masya-Allah. Kau menghadap dia Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali dia sebut depan tuanku. Itu keadaan dia Sultan Kelantan yang barulah. Dia kata dia tak berapa selesa disebut. Yang itu lebih suka bila orang sebut tu dapat pahala. Dia kata kita zikir Allahu Akbar. Itu keadaan dia lah. Sebab itu saya uruskan program kebaru kita Sultan Muhammad Kelimun. Dan kemudian apabila kita disusun mula Allah Akbar, tanda kebesaran Allah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu ialah summa sana bitauhid wa nafyu syirik. Maksudnya situ Allah suruh kita nafikan benda-benda syirik. Kita hanya memuji Allah SWT, Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan disusun azan. Sebab itu kita lihat hebatnya Allah Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian summa bi isbati risalah dari Muhammad. Kemudian Allah suruh kita isbat, pegang pada risalah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok dalam azan disusun cantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian summa da'a ila ta'ah makhsusah akibat syahadah bi risalah. Ini adalah tujuan supaya kita ni taat kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang taat pada Rasulullah bila dengar azan dia akan pergi solat berjamaah. Ini kelebihannya. Dan kemudian apabila disebut summa ta'a ila falah, kemudian diajak kita untuk menuju solat dan kejayaan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, iaitu wahwal baqa daim wa fihi isyarah ila al-ma'ad. Mana nak cerita di sini, nak dapat kemenangan, nak dapat kejayaan ialah dengan solat berjemaah. Dengan kemenangan itu isyaratnya ialah kemenangan yang kita dapat di dunia dan akhirat, untuk kita bawa ke akhirat. Bukan setakat di dunia, kita nak kemenangan juga itu dibawa ke akhirat. Di situlah orang yang dapat kemenangan. Dan di akhir itu disebut la ilaha illallah summa a'ada ma'ada tauqid. Itu tujuannya kata Imam Qurtubi di akhir sekali la ilaha illallah juga ditutup ialah untuk kita ingat kembali segala penuntut kita akan kembali kepada Allah SWT dengan la ilaha illallah. Kita mati pun dengan kalimah la ilaha illallah. Siapa dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, dia layak ke syurga Allah Subhanahu